kasih Subang atas celahan ini. Tuan Pengerusi, hal yang dibangkitkan oleh Subang dan saya minta pandangan ialah secara khusus telah dirujuk kebetulan membabitkan Permatang Pauh. Pertama 98, saya ingat Rompin takkan marah saya sebut ini sebab dah selesai dah yang tu. 98 Rompin, pegawai polis pergi hospital rampas secara tak ada etika, tapi sekarang kita telah luluskan Seksyen 25 tadi, maknanya pegawai macam tu pun tak boleh diambil tindakan. Jadi apa berlaku? Sampel darah Permatang Pauh itu kalau mengikut 27 boleh diterima masuk dalam data bank, dan kes terbaru itu ialah bila di lock up, gelasnya itu diambil sampel DNA, morning towelnya itu dijadikan sampel DNA, rambutnya di lock up dikutip jadi sampel DNA. Itu kalau mengikut Seksyen 27 yang kita bahaskan sekarang, itu boleh diterima. Tujuannya bukan untuk ambil DNA, nak dikurung semalaman, rupa-rupanya diambil sampel DNA. Jadi ini bila kita tolak ke belakang dan masukkan secara keseluruhannya dalam Seksyen 27 yang disebut Subang tadi, maknanya kita terima. Dan ini satu, saya fikir, amalan yang sangat bahaya. Apalagi kerana ketika kita membahaskan peringkat jawatankuasa ini Subang, Pengerusi, betul kita akan berdepan dengan satu lagi kes yang boleh menimbulkan satu lagi keadaan. Sebab itulah kita di pihak Pakatan Rakyat cuba untuk tidak melihat ini secara perspektif yang di luar daripada maksud sebenar ia dibuat. Ya, tetapi Tuan Pengerusi, hal yang jelas adalah kerana latar belakangnya begitu dan sasarannya juga jelas. Sebab itu apabila kita memetik misalnya Dr. Khairul Nizam Hassan, Dr. Razali Ibrahim, Dr. Xiu Feng, pakar-pakar Hospital Kuala Lumpur, no conclusive clinical findings suggestive of penetration to the anus, tak ada, tetapi tetap akan dikenal. Sebab itu saya minta Subang sebagai yang arif dalam melihat perkara ini, kita boleh baca maksud tersurat dan tersirat. Sebab itulah nak dilonggokkan sekali di bawah 27, tak kira lah cara mana sampel tu nak diambil. Ya, kasih. Yang Mat Subang habiskan lah, Mat. Subang, sambung. Sila. Terima kasih Subang. Kita tahu di dalam pasal 27 ini disebut tentang profil DNA. Profil DNA ini dia sebenarnya dia boleh tahan sampai berpuluh tahun. Kita ambil profil dia saja, bukan kita ambil sampel. Maknanya apa-apa yang telah ada profil mungkin 20 tahun yang lalu pun akan dimasukkan ke dalam sini. Mungkin pada sekarang Barisan Nasional perintah, mungkin besok kita perintah, mungkin sampel-sampel daripada belah sana kita boleh masukkan dalam ini juga. Ini masalah yang saya rasa kepentingan semua, bukan dari segi politik. Kita bincang, saya buat pindaan pada 13A tadi, supaya segala sampel-sampel yang dia ambil, tujuan sampel itu diambil, kita kena beritahu kepada si OKT tadi ni. Tapi pindaan itu telah ditolak. Jadi saya rasa agak malang lah. Ya. Ya, terima kasih. Habiskan yang Mat Subang. Habiskan ya. Cukup boleh Mat, habiskan ya. Data dah bangun. Seremban selepas ni Seremban. Ya. Nanti saya habiskan. Ya, habiskan. Baik, terima kasih Dato' Pengerusi. Baik, saya sambung daripada soalan daripada atau penjelasan yang diminta oleh pendang. Memang betul. Tadi yang kita maksudkan adalah sampel-sampel yang dalam milikan PDRM atau Jabatan Kimia, dan juga profil-profil ini yang akan dimasuk dalam DNA Data Bank yang sekarang akan ditubuhkan di bawah undang ini. Dan ini bagi kita adalah bahaya, sebab cara kita masukkan semua ini daripada dulu sampai dalam data bank ini melanggar prinsip-prinsip asas. Dan satu lagi, prinsip asas dalam data collection selain daripada yang saya sebut tadi, perlu diberitahu kepada tuan punya yang asal. Jadi macam mana kita akan bagi tahu semua yang mula-mula bagi DNA untuk tujuan-tujuan lain, sekarang DNA mereka sudah dimasukkan dalam DNA data bank di bawah undang-undang ini. Ini semua dengan jelas melanggar prinsip data protection yang kita tahu. Sebab itu tadi dari permulaan rang ini dibentangkan, kita sudah mendesak kepada pihak kerajaan, sepatutnya rang undang ini digubal, dibentang bersama dengan rang data protection yang kita tahu sudah sedia. Jadi kita tanya, kenapa tergesa-gesa mau meluluskan pada sesi ini, mesyuarat ini? Kenapa tidak tunggu
pada sesi akan datang, di mana kedua-dua akan disediakan dan kita boleh luluskan ya satu set undang-undang yang lebih lengkap, lebih sempurna dengan perlindungan yang lebih terjamin dan bukan macam keadaan sekarang ya. Jadi itulah saja yang kita itulah perkara-perkara yang kita ingin membawa kepada pertimbangan kementerian sebagai isu-isu yang besar, isu-isu yang pokok ya, yang bangkit daripada kandungan rang ini. Sekian. Yang Umat Seremban.